Tapi dalam masa yang sama kita berinteraksi dengan klien, kita kena jujur, kita kena ikhlas supaya ingin jadi seorang juru foto yang bagus. Perkara pertama, anda kena tanya diri anda, satu, anda ada ilmunya atau tidak. Kedua, kena ada peralatan, kamera dan sebagainya, lens yang bersesuaian, flash yang bersesuaian, dan selepas itu portfolio yang membantu untuk orang mengenali anda. Dan yang keempatnya adalah, adakah anda seorang yang profesional ataupun seorang yang boleh diharapkan. Kerana dalam bidang jurufoto, ianya seperti kita perlulah pancua dari segi masa, dan ketepatan masa tu memang kritikal lah, sebab kita mengikut majlis ataupun mengikut acara atau cara yang telah diberikan. Dan seterusnya adalah people skill bagaimana kita berkomunikasi dengan orang, bagaimana kita approach orang, bagaimana kita interaksi dengan orang, bereaksi dengan orang, bercakap dengan orang, menegur orang dan sebagainya. Dan nombor 7 adalah business management, pengetahuan dalam bidang perniagaan. Jadi jurufoto bukan sahaja anda kena tahu ciri-ciri apa yang patut ada dalam perniagaan, seperti pengurusan kewangan, pengurusan bil, pengurusan resit, dokumentasi yang perlu, seperti perjanjian kontrak dengan pelanggan, dengan customer, dengan klien, kita panggil klien biasanya, dan juga marketing, pengiklanan, bagaimana kita introduce kita punya bisnes kepada orang lain. Dan seterusnya adalah sebagai seorang jurufoto, anda perlulah sentiasa belajar secara berterusan. Belajar secara berterusan bermaksud anda sentiasa terbuka kepada ilmu-ilmu yang baru. Contohnya teknologi semakin berkembang dan anda kena tahu ataupun anda mesti ambil tahu akan ilmu apa teknologi baru yang keluar pada hari ini. Dan selain itu anda juga perlu ada skill untuk problem solving, iaitu anda mampu untuk menyelesaikan masalah anda jika anda berada dalam situasi yang kritikal. Contohnya, anda dalam perjalanan untuk pergi ke tempat job ataupun tempat lokasi majlis, tetapi dalam in between, dalam perjalanan kereta anda rosak. Jadi apa yang anda perlu lakukan? Dalam situasi begitu, apa yang anda perlu lakukan? Jadi anda kena berfikir lebih ke depan ataupun sentiasa dalam persediaan terhadap apa-apa yang bakal berlaku. Contoh, anda sudah berada di lokasi tetapi terlupa anda bawa kamera tapi terlupa bawa memory card. Suatu yang penting memory card, dan ataupun lupa nak charge bateri. Jadi itu menjadi sangat kritikal, di mana anda kena fikirkan satu penyelesaian segera pada ketika itu, dan anda kena tahu cara menyelesaikan dia. Dan yang seterusnya adalah post production skill ni anda perlu belajar daripada pelbagai sumber. Contohnya sumber, kalau saya sendiri, saya belajar daripada ambil kelas Photoshop, kelas editing lah, lebih kepada editing, kelas editing,
Sebelum ni saya pernah ada kursus editing dengan di dalam saya punya jurusan, dan saya kembangkan saya punya ilmu itu di dalam fotografi. Dalam masa yang sama saya ambil juga kelas-kelas di luar untuk uh, menimba pengalaman ilmu-ilmu baru yang pada kali kita mungkin kita terlepas ke apakah pada waktu kita dulu, zaman kita dulu kan. Okey. Dan poin yang terakhir adalah marketing dan branding. Marketing dan branding ni dia lebih kepada macam mana you perkenalkan you punya servis ataupun fotografi kepada orang luar, macam mana cara dia untuk supaya orang kenal kita punya fotografi, kenal RJ fotografi. Macam mana untuk jadikan itu supaya orang ingat RJ fotografi, dan orang akan sentiasa ingat kita, orang akan cari kita. Tapi dalam masa yang sama kita berinteraksi dengan klien, kita kena jujur, kita kena ikhlas supaya kita tidaklah supaya urusan kita dengan mereka ni berjalan lancar lah, begitulah maksudnya. Maksudnya tidak ada agenda terselindung atau apa-apa. Segala apa yang kita bicarakan dengan klien dari awal sampai akhirnya, kita bersikap telus secara terbuka dengan klien. Walaupun klien tak tanya sesuatu perkara itu, kita tanggungjawab kita untuk maklumkan mereka apa yang sepatutnya yang diorang apa yang klien sepatutnya tahulah. Okey. Marketing pula, dari segi marketing terdapat pelbagai cara untuk buat marketing. Salah satunya adalah Facebook, Instagram, Google, apa lagi, TikTok yang sangat viral sekarang, yang sangat glamour sekarang TikTok, dan juga penggunaan website begitu. Tapi jika anda ataupun jika korang nak cuba untuk guna TikTok, TikTok adalah yang sekarang ni yang paling paling mantap untuk digunakan untuk tujuan branding dan marketing. Sebab sekarang ni TikTok adalah yang paling meletup. Walaupun saya tak biasa dengan aplikasi app TikTok ni, tapi saya sekarang ni dalam proses untuk membiasakan diri dengan TikTok, dan membiasakan diri dalam proses untuk bercakap dengan kamera seperti yang sekarang inilah. Okey. Okey, itu adalah 10 ataupun 11 poin yang saya dapat kongsikan dengan anda. Jika anda adalah anda berminat dalam bidang fotografi, dan saya ucapkan anda maju jaya. Jangan putus asa, belajar daripada orang-orang lama, belajar daripada kawan-kawan, dan sentiasalah menimba ilmu yang baru dalam bidang fotografi ini supaya anda tidak ketinggalan dari bidang skill-skill yang ada. Sebagai contoh, Photoshop sentiasa update, dan saya rekomenkan anda menggunakan software yang original supaya anda mendapat update-update yang selayaknya. Kerana perbezaan software ilegal dengan yang original adalah yang original sentiasa update dan sentiasa ada saja yang skill-skill yang terbaru dan ataupun cara-cara yang terbaru untuk dalam pengeditan fotografi.
Kalau anda gunakan yang illegal, anda akan ketinggalan. Saya garanti akan cakap begitu sebab saya pernah alami perkara itu dulu-dulu. Saya pernah alami. Saya pernah guna dan apabila saya berpindah kepada Photoshop yang original, perbezaan dia sangat-sangat jauh. Sangat-sangat jauh. Okey. Walaupun anda kena bayar sejumlah amal, kalau tak silap saya dalam 40 ringgit per month. Ya, 40 ringgit per month, I think lebih kurang begitu untuk dua aplikasi software, iaitu Lightroom dengan Photoshop. Jadi anda kena bayar berbaloi, memang berbaloi. Saya garanti berbaloi, anda tidak akan rasa rugi untuk melanggan software yang original untuk Adobe Photoshop. Okay, sekian daripada saya, RJ Fotografi. Saya harap pengkongsian saya dapat memberi manfaat kepada korang semua, dan saya akan kongsikan lagi benda-benda lain ataupun perkara-perkara lain berkaitan dengan fotografi pada masa akan datang. Saya harap anda dapat subscribe dan follow untuk video yang seterusnya pada masa akan datang. Bye bye.